Selamat datang ke channel Cikgu Farid. Semoga video pengajaran ini memberi manfaat dalam pembelajaran kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini cikgu akan masuk bab yang kelima, iaitu tajuknya ialah elektronik. Alright, so dalam bab 5 ni antara antara persoalan yang mungkin kita akan jumpa ataupun sepatutnya boleh kamu jawab setelah habis belajar daripada topik ni. Yang pertama ialah, apakah pancaran termayon? Itu yang pertama, dan juga sinar katod. So ini antara utama dalam bab ni berkenaan dengan pancaran termayon dan juga sinar katod. Yang kedua, apakah fungsi dan kegunaan bagi diod semikonduktor? Yang ketiga, apakah fungsi dan kegunaan bagi transistor NPN dan PNP? Yang keempat, bagaimanakah transistor dia berfungsi dalam satu litar amplifier? So pernah dengar amplifier? Biasanya pasang dalam litar. Kemudian, bagaimanakah litar transistor berfungsi sebagai suis automatik peka cahaya dan juga penggerak semasa kebakaran? Okey, so ini antara persoalan-persoalan yang mungkin dapat dijawab setelah habis daripada belajar topik ini ya. So dalam topik ini kita akan belajar ada 3 subtopik. Yang pertama ialah elektron, yang kedua ialah diod semikonduktor dan yang ketiga ialah transistor. Okey, untuk dapatkan standard pembelajaran dan juga senarai rumus bagi topik ni, kamu hanya scan sahaja. Dekat situ nanti dia akan bagilah. Alright. Okey, so apakah kepentingan dalam bab ni? Alright, so dalam era revolusi industri 4.0 ataupun Industrial Revolution 4.0, kefahaman berkenaan dengan elektron, sifat elektron, aplikasi diod bersama transistor, kecerdasan buatan iaitu AI, internet 5G ni membolehkan para jurutera elektronik dan para pakar algoritma mereka bentuk peralatan elektronik pintar dan juga sistem otomasi, sistem automatik yang semakin canggih. So kemajuan ini dapat meningkatkan produktiviti dan juga hasil bagi pendapatan negara. So ini antara kepentingan lah. So kita belajar berkenaan dengan sifat-sifat bagi elektron. Kita teruskan. Dalam topik 5.1 ni, tajuknya ialah elektron. Kita akan belajar berkenaan dengan pancaran termayon dan satu lagi ialah sinar katod. So sebelum ni kita dah belajar definisi bagi arus iaitu I ialah kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. So arus elektrik ini dia terhasil apabila zarah bercas elektron mengalir dalam suatu konduktor. So bolehkah elektron bergerak melalui vacuum tanpa suatu konduktor? Yang ini kita nak tengok. Alright. So untuk tengok yang ini, kamu kena tengok dulu video. Video ini, dalam video ini nanti cikgu akan paparkan sebahagian daripada video ni. So kalau kamu nak tengok video penuh, kamu boleh search saja dekat YouTube EduWeb TV pancaran termayon dan juga sinar katod, ataupun masukkan sahaja link ni ataupun scan sahaja dekat sini. Nanti dia bagi link tu, kamu download lah. So sebentar lagi cikgu akan tunjuk video sebahagian sahaja. So dalam video tu nanti cuba kamu jawab sikit. Menjana idea berkenaan dengan pancaran termayon dan juga sinar katod. So apa yang kamu nak tengok? Alright. Cuba jawab yang pertama, apakah maksud pancaran termayon? Kemudian yang kedua, apakah fungsi bekalan kuasa 6 volt? Dia ada 2 bekalan kuasa, satu dia pakai 6 volt, satu lagi dia pakai bekalan kuasa voltan lampau tinggi, ataupun dia punya ringkasan dia ialah VLT ya. Voltan lampau tinggi. Yang ni tinggi dah voltan dia. Sampai berapa 10,000, 20,000 volt lah macam tu. Yang ketiga, mengapakah tube mesti dalam keadaan vacuum? So kamu tahu apa maksud vacuum? So vacuum ni adalah ruangan tanpa udara lah. Dan yang keempat, bagaimanakah sinar katod dapat dihasilkan? So ulang soalan. Sinar katod dapat dihasilkan dalam sebuah tube vacuum. So bila tengok video nanti, cuba jawab. Kalau boleh jawab tu maksudnya kamu dah dapat gambaran ataupun kamu dah dapat sedikit penjana idea berkenaan dengan pancaran termayon dan juga sinar katod. Jom kita tengok dulu. Salam sejahtera semua, saya Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang osiloskop sinar katod.
Kita bermula dengan mengenali proses pancaran termion. Permukaan sesuatu logam mempunyai banyak elektron-elektron yang bebas. Pada suhu bilik, elektron-elektron ini terikat pada logam kerana tidak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk membebaskan diri. Apabila logam itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, elektron-elektron ini mendapat tenaga kinetik yang mencukupi dan mampu membebaskan diri dari permukaan logam. Proses ini dikenali sebagai pancaran termion. Faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran termion adalah A. Suhu logam, B. Luas permukaan logam dan C. Jenis logam. Logam yang amat sesuai adalah tungsten, barium oksida dan strontium oksida. Proses pancaran termion ini dapat dipercepatkan apabila logam atau filamen dipanaskan dalam tiub vakum. Tiub vakum ialah suatu tiub kaca yang divakumkan dengan satu elektrod positif iaitu anod dan satu elektrod negatif iaitu katod. Filamen yang bertindak sebagai katod hanya akan dipanaskan dengan beza keupayaan 6 volt bagi menghasilkan pancaran termion. Pancaran ini menumpu sebagai suatu alur elektron yang halus selepas melalui lubang halus dalam silinder anod. Alur elektron ini dikenali sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin pendar fluor, tumpuk cahaya terhasil disebabkan tenaga kinetik elektron bertukar kepada tenaga cahaya. Osiloskop sinar katod digunakan dalam bidang sains, perubatan, kejuruteraan, telekomunikasi dan industri. Mari kita lihat struktur dan prinsip kerja osiloskop sinar katod ini. Osiloskop sinar katod (OSK) ialah alat pengukur dan penguji gelombang yang terhasil oleh pelbagai isyarat elektronik. 3 bahagian utama yang terdapat pada OSK adalah senapang elektron, sistem pemesongan, skrin pendar fluor, senapang elektron, filamen pemanas, memanaskan katod, katod memancarkan elektron, grid kawalan, mengawal bilangan elektron, anod memfokus, menumpukan alur elektron pada skrin, anod memecut, memecut alur elektron, sistem pemesongan. Plat Y berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara menegak, iaitu ke atas atau ke bawah. Plat X berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara mengufuk, iaitu ke kiri atau ke kanan. Skrin pendar fluor. Tenaga kinetik elektron setengah MV kuasa 2 ditukar kepada keupayaan elektrik EV apabila ia memecut di antara katod dan anod. Seterusnya bertukar kepada tenaga cahaya dan haba apabila alur elektron menghentam skrin. Oleh itu, halaju maksimum elektron dapat dikira. Right, so cikgu harap daripada video tadi kamu dapatlah sedikit berkenaan dengan pancaran termion dan juga sinar katod. Okey, so cikgu terangkan terus. Alright, so darjah di bawah, darjah 5.1 ni dia menerangkan berkenaan dengan pancaran termion dan juga bagaimanakah penghasilan sinar katod dalam tiub vacuum menggunakan VLT ataupun voltan lampau tinggi. So dia terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah 1. So kamu kena follow line hijau ni ya. Dalam buku teks dia bersamalah. So dalam nota cikgu dia sambung dekat bawah. Alright. So dalam kalau kamu refer pada buku teks dia akan sambung sebelah je lah. Kalau nak tengok dalam buku teks boleh refer muka surat 174 dan 175. Okey, so cikgu pertama akan terangkan satu. Alright. Yang kedua dan yang ketiga. Alright, so kita tengok dulu gambar ni ya. So dalam gambar ni ialah dia macam mentol. Macam mentol lah. Kenapa cikgu kata macam mentol? Okay, sebabnya ada filament. Dan ada power supply kat sini kan. Cuma bezanya ialah dalam ruangan ni, dalam ruangan vacuum ni, dia ada tiub kaca. Tiub kaca ni dia besar lah. Okay, so dalam tiub kaca ni dia letak ruangan vacuum. So tanpa udara. Kemudian dekat situ selain daripada bekalan kuasa 6 volt ni, dia bersambung juga ada 2 plat dekat sini. Satu ialah katod, satu lagi ialah anod. Yang mana katod ni lah yang bersambung kepada bekalan kuasa negatif dan anod ni ialah yang bersambung dengan bekalan kuasa positif. Okey. So, cuma beza dekat sini yang ni dia guna 6 volt, yang ni dia guna VLT. So VLT dia tinggi lah.
Okey, 10 kilovolt dan ke atas lah dekat situ. Tinggi lah, maksudnya tinggi lah. Alright, so apa kesan dia? Okey, kita tengok dulu yang pertama, nombor 1 Alright. Nombor 1, terdapat banyak elektron bebas dalam seutas dawai logam seperti filamen dan tungsten. Okey, so elektron bebas ni kamu akan belajar lebih dalam kimia lah berkenaan dengan elektron pada petala terakhir lah. Alright. Kesan dia ialah bila bekalan kuasa 6 volt ni, arus terus 6 volt ni dihidupkan, okey. So suhu filamen ni dia akan meningkat. Secara tak langsung, elektron bebas tu dia akan mempunyai tenaga kinetik yang cukup untuk pancarkan keluar daripada permukaan logam. Dia macam inilah. Okey, so bila dipanaskan, dia dapat tenaga. So elektron dekat last petala terakhir tu dia akan dapat tenaga. So tenaga dia tu cukup untuk dia keluar daripada ikatan. So dia akan keluar sebagai pancaran termayun, kita panggil dekat sini ya. So dia akan pancar keluar daripada permukaan logam. Okay, so terjadilah yang kita panggil sebagai pancaran termayun. So apa itu pancaran termayun? So pancaran termayun ni ialah pancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okay, so kita ada filamen tungsten dekat sini. Okay, so bila dipanaskan dia akan menyala. Okay, dia akan menyala lah. Alright, so bila dia menyala, elektron ni logam logam kat sini, so dipanaskan, elektron dekat sini akan dapat tenaga, kemudian dia akan terbebas keluar. So terbebas keluar, kamu nampaklah biji-biji ni. So biji-biji itu ialah elektron yang terbebas keluar daripada permukaan logam tersebut. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 2. So nombor 2 ialah berkenaan dengan tiup kaca ni kot. Okey, kita tengok nombor 2. Okey, so tiup kaca vacuum. Okey, dalam tiup kaca vacuum, elektron dia akan memecut ke anod tanpa berlanggar. Okey, so dekat sini mana anod dia? So kamu perhatikan. Alright, so elektron yang keluar daripada pancaran termayun tadi, so dapat memecut laju, okey, terus kepada anod. So dia nak pergi dekat anod lah sekarang ni ya. So tanpa perlu ada halangan daripada zarah-zarah udara. Kalau ada udara, elektron tu dia akan, sebab elektron dia kecil. Zarah udara pun kecil. Tapi elektron lagi kecil lah. So bila dia ada zarah udara, dia akan berlanggar, dia akan terpantul. Okey, so sekarang ni dalam ruangan vacuum. So bila dalam ruangan vacuum ni maksudnya elektron ni boleh bergerak dengan bebas ataupun dia boleh bergerak dengan laju paling maksimum untuk sampai kepada anod. Okey, kenapa? Sebab dia berada dalam ruangan vacuum. Okey, so dekat sini dia kata elektron dapat memecut ke anod tanpa berlanggar dengan molekul udara. So bila tidak ada molekul udara, maka tidak ada kehilangan tenaga. Okay, so dia tak ada loss of energy lah. Di mana elektron ni dia boleh bergerak dengan laju maksimum. Okay, next kita tengok yang ketiga. Alright, so yang ketiga ni adalah berkaitan dengan VLT. Okay, nombor 3. Alright, so bila tube vacuum tadi disambungkan kepada bekalan kuasa VLT, elektron yang terpancar daripada katod tadi, elektron iaitu pada pancaran termayun di katod, akan tertarik ke anod dengan kelajuan yang tertinggi. So yang ni dia akan bentuk alu. Alu ni macam bentuk satu garisan. Kamu kan nampak asalnya dia bulat je. Dia terbebaskan. Okey, so bila ditarik kepada, ni kat bawah dia gambar. Okey, so bila ditarik kepada anod ni, kamu akan nampak dia seperti alur. Yang ni dikatakan alur elektron lah. Okey, so alur elektron yang berkelajuan tinggi ni kita kenali dia sebagai sinar katod. Okey, so alur ni kita panggil dia sebagai sinar katod. Okey, so sinar katod ni adalah elektron yang dipancarkan dengan kelajuan yang tinggi lah. Alright, so alur elektron tersebut akan melengkapkan liter bekalan kuasa VLT dan bacaan miliammeter menunjukkan pengaliran arus berlaku. Okey, so kalau disongsangkan, miliammeter tidak akan menunjukkan sebarang bacaan. Okey, so dia tak boleh terbalik ya. Sebab apa? Kerana siapa tahu elektron dia bercas apa? Positif atau negatif. Okey, so elektron dia bercas negatif kan. So ini adalah anod. Anod dia bercas positif. Okey, sebab tu dia tertarik kepada anod. So kalau kamu terbalikkan terminal, pakai negatif dengan negatif, so tidak akan menunjukkan sebarang bacaan lah. Kenapa? Sebabnya ialah
cas yang sama. So cas yang sama dia akan menolak. Alright. Okay, so sedikit maklumat tambahan. So graf di bawah menunjukkan arus melawan voltan bagi diod termayon. Okay, so diod termayon pada awalan tu lah yang pancaran sinar katod. Okay, so ini menunjukkan bahawa diod termayon adalah bukan komponen ohm. Okay, so kalau komponen ohm sepatutnya dia straight line arus berkadar terus dengan voltan. So dalam kes ni kamu nampak dia ada lengkungan. So kalau ada lengkungan dia tidak mematuhi hukum ohm kat sini Ini adalah sekadar maklumat tambahan. Okey, kita tengok seterusnya. Kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan juga medan magnet. Alright, so sinar katod, apa itu sinar katod? So sinar katod daripada yang tadi ialah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi dalam vacuum. Okey, seterusnya kita akan tengok kesan sinar katod ni. Pertama di bawah pengaruh medan elektrik, satu lagi ialah di bawah medan magnet. Alright. So ciri-ciri sinar katod ni boleh dikaji dengan pertama kita gunakan tube pemesongan dan satu lagi ialah tube palang maltis. Okay, so tube pemesongan ni kita akan tengok untuk mengkaji medan elektrik dan tube palang maltis ialah digunakan untuk mengkaji kesan oleh medan magnet. Okay, so kita akan tengok aktiviti yang dijalankan dalam 5.2 dan 5.3 untuk mengkaji kesan medan elektrik dan juga medan magnet terhadap sinar katod. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Okey, 5.2 mengkaji kesan medan elektrik ke atas sinar katod menggunakan tube pemesongan. So yang ini peralatan dia. So yang ni cikgu akan tunjukkan video. So kamu nak sama ada kamu nak download pun boleh ataupun tengok daripada video lepas ni juga cikgu akan tunjuk. Dalam video tu nanti cuba kamu nyatakan pemerhatian. Pemerhatian yang pertama ialah switch S1 dan S2 dihidupkan. Okay, yang ni so bila switch S1 dan S2 dihidupkan, apa yang berlaku? Alright. Kemudian bila ketiga-tiga switch dihidupkan, S1, S2 dan ada satu lagi. So ada satu lagi S3. So S3 ni dia bersambung dengan plat bahagian atas dan plat bahagian bawah. So kamu rasa apa yang berlaku kepada sinar katod yang terpancar tadi Alright, dan apa berlaku jika beza keupayaan pada plat pemesongan disongsangkan. Okey, maksudnya dekat sini. So dia ada plat dekat sini Okey, so plat ni sekarang ni positif di bahagian atas. Ni plat pemesongan, positif di bahagian atas, negatif bahagian bawah. Okey, so kalau dia terbalikkan, maksudnya negatif di bahagian atas dan positif di bahagian bawah. So apa berlaku kepada pemerhatian? Alright, so untuk ni cikgu akan tunjukkan video. Okey, cuba saksikan dahulu Assalamualaikum. Di sini saya ingin tunjukkan tube pemesongan sinar katod. Saya menggunakan tube pemesongan. Tujuan tube ini ialah untuk mengkaji sifat sinar elektron yang boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Kalau tube palang maltis untuk mengkaji sifat sinar elektron apabila ada medan elektrik kalau tube palang maltis untuk mengkaji sinar elektron apabila ada medan magnet so yang ini untuk mengkaji kesan apabila ada medan elektrik okey. So biasa ada filament katod, so ada anode dekat sini so filament ini kita sambungkan kepada power supply. Dekat sini kita perlukan dua ELT. okey, agak panjang sikit, saya letak di belakang. Okey, ini kita sambungkan kepada ini kita sambungkan kepada filament. Kemudian kalau kita buka so kita dapati ada nyalaan pada filament ini. So elektron akan terpancar secara random So kita perlu wujudkan ini off dulu. Kita wujudkan daya gerak elektrik antara filament ini katod dengan anode Kita wujudkan antara ini dengan ini, kita wujudkan daya gerak elektrik Ini katod, ini anode So kita gunakan ELT yang pertama, sambung kat sini.
Apabila kita sambungkan yang pertama, kita buka, kita dapati ada nyalan, cuba lihat. Okey, ada nyalan warna hijau ya. Kita cuba tutup lampu, okey. Nampak ada nyalan warna hijau. Bukan warna hijau, warna biru. Warna biru. So, perhatikan kat sini. Okey. So bila saya dekatkan dengan magnet ya, sinaran tu akan terpesong itu menunjukkan sinar elektron tu mudah dipesongkan oleh medan magnet ya. Okey, sekarang ni kita nak pesongkan sinar elektron tu dengan medan elektrik ya. So kita perlukan high voltage yang lain. Okey, katakan ini tersambungkan dengan terminal positif. Terminal positif dekat bawah ni. Sambung dengan sini. Ini terminal negatif, sambungkan sini, kita buka. Okey, kita buka, kita perhatikan. Okey, kita dapati sinar elektron tu akan terpesong ke bawah. Kenapa? Sebab bila bawah ni plate positif dominan, so elektron ni akan tertarik ke arah plate positif. Bagaimana kalau kita tukarkan? So kita tukarkan, cara dia ialah kita ubah sesuai sinilah. Okey, kita buka sini. Okey, bila kita buka kat sini, kita dapati sinar elektron ni akan terpesong ke atas. So, kenapa sinar elektron ni ada terpesong sikit, terpesong kuat? So, bergantung kepada arus kekuatan cas pada plate positif. Bila kekuatannya tinggi, dia akan terpesong ke atas. Bila kekuatan rendah, mungkin dia kurang terpesong. Okey, ini perkongsian daripada saya mengenai tiub pemesongan sinar elektron. Terima kasih kepada Cikgu Idris. Okey, tadi kamu dah tengok aktiviti 5.2, video 5.2. So, cikgu harap kamu dapat nyatakan pemerhatian siapa berlaku bila S1, S2 dihidupkan. Kemudian apa yang berlaku kepada bila S1, S2 dan S3 dihidupkan, dan juga seterusnya bila S3 ni beza kupaian ni disongsangkan. Alright, seterusnya kita teruskan aktiviti 5.3. So tujuan aktiviti ni adalah untuk mengkaji kesan magnet ke atas sinar katod menggunakan tiub palang maltis. Okey, so dekat sini ialah kita akan gunakan palang. So palang ni namanya ialah palang maltis. So kesan dekat sini ialah apa yang kamu akan perhatikan ialah pada bayang-bayang. Okey, so sama juga untuk yang ini pun cikgu akan tunjukkan video demonstrasi menggunakan tiub palang maltis. Okey, so untuk mendownload, kamu boleh download menggunakan link ataupun scan sahaja. So untuk video kali ini cikgu akan tunjuk kepada kamu. Alright, so dalam video ni nanti perhatikan apa yang kamu akan nampak pada bayang-bayang yang terbentuk pada skrin pada floor. Yang pertama adalah bila switch S1 dihidupkan. Okey, yang ini yang pertama. Alright, yang kedua bila S1 dan S2 dihidupkan. Okay, so yang kedua ialah bila S1 dan S2 dihidupkan. Alright, dan yang ketiga bila S2 dan S2 dihidupkan. Okay, S1 dan S2 dihidupkan dan kutub utara magnet didekati dengan tiub palang maltis. Okay, so dalam kes ni nanti bukan S2, S1 dan S2 dihidupkan. Kemudian kamu ambil magnet. Magnet dan dekat dan perhatikan apa yang berlaku kepada bayang-bayang. Alright, so kita perhatikan dahulu video. Assalamualaikum rakan guru yang saya hormati sekalian. Di sini saya ingin berkongsi idea cara pemasangan yang tiub palang maltis ya. Video sebelum ni saya terangkan cara pemasangan tiub sinar elektron. Ini adalah tiub palang maltis ya. Sebenarnya ada palang di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah diperhatikan ada palang sini ya. Sini pun dah flow. Tiub palang maltis ni masih mengekalkan prinsip kerja sinar elektron. Itu ada senapan elektron, plate pemesongan
kemudian skrin penapluh. Okey. So untuk terpasang ni kita pastikan sambungan kita ni pada 12 volt 12 volt kita gunakan power supply. Okey. Okay, bila kita on kan kita akan dapati filament ini akan menyala. Dekat sini kita nampak ada macam cahaya sikit lah. Sebenarnya kaki ni ciptaan saya lah untuk mudahkan dia pegang. Sebab nak beli kaki ni saja harga 400 lebih. Jadi kalau kita buat sendiri tak sampai pun RM50. Okey. Bila filament ini dipanaskan, so elektron akan bergerak secara random lah. Kita nampak sini macam bayang-bayang. Cuma bayang ni tak sempurna lagi lah. So untuk bagi kita lebih jelas, kita pecukkan elektron daripada cathode ke sini. So untuk pecukkan elektron daripada cathode ke anode ni, kita wujudkan high voltage. High voltage ni kita sambungkan satu wire lain tambahan dan kita gunakan EXT voltage voltan lampau tinggi ini kita sambungkan. Okey, kalau kita sambungkan sini berhati-hati jangan buat sentuhan Okey, bila kita sambungkan ke sini, kita naikkan voltage ni perlahan sehingga kita nampak ada bayang hijau terbentuk kat sini. Kita naikkan, kita nampak. Oh, tak buka lagi. Oh, okey. Okey. Wah, saya terkena switch ni. Okey, kita buka perlahan-lahan. Kita buka perlahan-lahan sehingga kita nampak bayang hijau terbentuk di sini Okey, bagaimana bayang hijau terbentuk? Ini pernah tanya dalam soalan SPM. Apabila elektron tadi dipecut daripada cathode ke anode, so elektron tadi akan melanggar palang. Bila elektron ni melanggar palang, so menyebabkan skrin kat sini kat sini berubah bentuk ada cas sikit sini. Saya rendahkan voltage ni. Okey. Okay, berhati-hati kadang tersentuh ni ada cas mengalir pada badan kita. So balik pada soalan tadi, bagaimana sinar warna coklat warna hijau terbentuk apabila elektron dilanggar skrin penapluh, maka dia akan tukar daripada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. So bagaimana palang ni pula terbentuk? Palang ni terbentuk kerana elektron tadi dihalang oleh palang maltis di tengah-tengah tadi. Okey, saya offkan, tunjukkan. Okey, dekat sini ada palang maltis. So bila elektron tadi dihalang oleh palang maltis, dekat sini akan menunjukkan palang. Okey. Okey, ada kesan apa? Pengaliran arus tapi kecil lah. Mungkin kecil pun bahaya pada pelajar. Okey, bagaimana kalau saya letakkan magnet dekat sini? Cuba lihat. Kalau letak magnet, apa akan jadi? Kalau letak magnet, palang ni akan bergerak ke bawah. Cuba lihat. Okey, kita lihat palang ni. Mungkin ada kebocoran current ini. Okay, ada kebocoran current ni. Okey, bila kita lekatkan dengan magnet, okey, dia akan bergerak ke bawah. Okey, untuk memahami bagaimana dia bergerak ke bawah dan ke atas, kita kena tahu hukum tangan kiri filament. Kalau elektron dia pecut daripada cathode ke anode, berarti arus sebaliknya lah. Arus daripada anode kepada cathode. So ini pengaliran arus, jari hantu kita ni. Kita lihat magnet ni, tak nampak sini magnet. So ini utara, ini selatan. Jadi magnetnya daripada utara ke selatan daripada utara ke selatan. Ini arus ke dalam. So magnetnya daripada utara ke selatan. So mengikut hukum tangan kiri filament, so dia akan bergerak ke bawah. Okey, ini pun pernah ditanya dalam soalan SPM berkaitan dengan tube palang maltis, kenapa bayangan ni bergerak ke bawah. Okey. Okey, ini
perkongsian mengapa dia bergerak ke bawah. Okay, bila elektron ni mengalir daripada kathod kepada anode, so arus akan mengalir daripada anode kepada kathod. So ini jari hantu kita adalah pergerakan arus. So ini adalah medan magnet daripada utara ke selatan. So bila kita rekatkan, dia akan bergerak ke bawah. Dia akan bergerak ke bawah. Kalau kita terbalikkan, dia akan bergerak ke atas lah. Okay, dia bergerak ke atas. Okay, ini perkongsian daripada saya. Cikgu Idris, dan terima kasih. Okey, so cikgu harap kamu dah tengok video tadi dan telah nyatakan pemerhatian yang kamu perhatikan daripada kedua-dua video. Okey, so seterusnya kita tengok dekat bahagian bawah. Okey, so jadual 5.1 ni merupakan rumusan. Okey, rumusan daripada kesan medan elektrik dan juga medan magnet ke atas sinar katod tadi. Okey, so apa yang berlaku lah. Alright, so kita tengok dulu bagi yang pertama, iaitu menggunakan tube pemesongan. Okey, so bila S1 dan S2 dihidupkan, so cuba kamu bandingkan berdasarkan yang diterangkan dalam buku teks, kemudian daripada pemerhatian yang kamu dapat tengok sama ataupun tidak. Okey, bila S1 dan S2 dihidupkan, so kamu akan perhatikan ialah pada skrin nanti kamu akan nampak line hijau sahajalah. Okey, line hijau iaitu sinar katod dia bergerak secara lurus. Okey, so kalau pada ketika kalau kita on S1 saja, so ini okey, so yang ni S1 dan S2. So bila S1 dan S2, so apa yang kamu perhatikan ialah sinar katod. Alright. Kemudian bila kamu tambahkan lagi S3, so S3 dia ada plat bahagian atas dan pada bahagian bawah. So kamu dapati bahawa sinar itu akan terbengkok ataupun dipesongkan oleh medan elektrik. Okey, so kamu perhatikan so katakanlah positif dia duduk di atas, so kamu dapati bahawa pesongan dia sebelah atas. So kalau kamu terbalikkan, positif di sebelah bawah, kamu dapati bahawa pesongan dia ke arah bawah. Okey, kenapa? Alright, so kenapa dia terpesong mengikut arah positif? Okey, so kita tengok balik sifat yang ada pada cas elektron. So elektron adalah bercas negatif. Okey, so dia akan sentiasa tertarik kepada cas positif. Alright, so sinar katod ni boleh dipesongkan oleh medan elektrik dan pesongan ke arah plat yang bercas positif membentuk laluan jenis parabola. Maksudnya dia menjengik sikit lah. Okay, kenapa? Sebab sinar katod dia bercas negatif. Okay, so ini pemerhatian yang kamu dapati daripada aktiviti yang pertama, iaitu menggunakan tube pemesongan. Okay, seterusnya kita tengok pemerhatian yang berlaku pada tube palang maltis. Okay, pada tube palang maltis, bila S1 dihidupkan, so kamu akan dapati bahawa terbentuk bayang-bayang dan juga warna dia adalah warna filament lah, iaitu warna menggunakan mentol, warna oranye kekuningan macam tu lah. Iaitu cahaya daripada filament tungsten yang panas dihalang oleh objek yang legap. Okey, objek legap tersebut ialah palang maltis. So kamu akan dapat bentuk bayang-bayang berbentuk palang maltis lah. Okey, kenapa? Sebab yang ni ialah cahaya dia bergerak secara lurus. Okey, pemerhatian yang kedua. Okey, compare dengan apa yang kamu dapat. Okey, kalau S1 dan S2 dihidupkan. So S1 ni ialah pancaran termayon lah. So ini terhasil dari pancaran termayon. Okey, so bila S2 dihidupkan, kamu dapati bahawa bila S2 dihidupkan, dia akan menghasilkan daripada pancaran termayon elektron yang dipecut kepada anode. Okey, so ini terbentuknya kita panggil sebagai sinar katod lah. So sinar katod ni dihalang oleh palang maltis, so dia akan menghasilkan juga bayang-bayang. So ini disebabkan oleh sama juga seperti tadi, iaitu cahaya bergerak secara lurus. Kemudian kamu perhatikan dia berubah. So dekat sini dia berubah menjadi hijau. So compare dekat atas tadi, atas tu warna kekuningan, oranye kekuningan. So dekat sini dia berubah jadi warna hijau. So kenapa? Alright, so ini kita panggil sebagai kesan pendaflor. Kesan pendaflor lah. Pada sinar katod bila dia menghentam pada skrin pendaflor, dia akan menghasilkan warna hijau macam tu. Okey, sebabnya ialah sinar katod ni dia mempunyai momentum. Okay, dia bergerak dengan laju lah. So bila bergerak dengan laju dengan tenaga kinetik ni, so bila dia menghentam pada pendaflor, dia bertukar daripada tenaga kinetik, dia bertukar menjadi tenaga cahaya. So menjadi kesan jadi warna hijau lah dekat sini. Okay, bila S1 dan S2 dihidupkan. Okay, kemudian tengok pada pemerhatian yang ketiga. Bila S1 dan S2 dihidupkan, kemudian kamu dekatkan
kamu dekatkan magnet. Okey, yang ini kita gunakan utara. Okey, so dekatkan utara bermaksud sebelah sini akan jadi selatan. Sebalik utara ke selatan kan. Okey. So apa yang kamu perhatikan ialah kamu dapati bahawa bayang-bayang. Okey, so satu bayang-bayang dihasilkan oleh filamen tungsten. Okey, yang ni pertama tadi. Kemudian bayang-bayang yang dihasilkan dari pusingan sinar katod bila magnet bar didekatkan. Okey, so bila kamu dekatkan, kamu dapati bahawa bayang-bayang tu dia akan berubah kedudukan lah. Di mana arah pemesongan ni kita boleh tentukan dengan menggunakan tangan kiri Fleming. Okey, so tangan kiri Fleming. Pancaran elektron. Okey, so pancaran elektron daripada pancaran daripada katod ke anode. So daripada katod ke anode. Alright, so automatik dekat sini arah arus adalah terbalik. So kamu akan guna jari tengah kamu akan menghala ke arah dalam. Okey, kemudian jari telunjuk kamu, cuba ambil yang bawah ni ya. Okey, so dekat sini arah arus kamu tunjukkan ke arah dalam dia ni dalam Okey, kemudian jari telunjuk kamu akan arah ke kanan. Okey, ke kanan dia merujuk kepada selatan sebab yang dia dekatkan adalah utara. So selatan dia sebelah kanan lah. Okey, kemudian kamu bukakan ibu jari. So bila kamu bukakan ibu jari, kamu dapati bahawa ke arah bawah. Okey, so ini boleh ditentukan untuk menentukan arah gerakan. So bila kamu buat ke arah bawah, betul lah menggunakan tangan kiri Fleming. Kamu dapati bahawa bayang-bayang yang terbentuk adalah dia akan bergerak ke arah bawah. Okey, so ini kita menggunakan tangan kiri Fleming. Alright, seterusnya halaju elektron dalam tiub sinar katod. So macam mana kamu nak menentukan halaju elektron dalam satu sinar dalam tiub sinar katod. Okey, so raja di bawah 5.4 ni menunjukkan penghasilan sinar katod dalam sebuah tiub vacuum. Okey. Tenaga keupayaan elektrik E boleh ditentukan dengan menggunakan rumus E sama dengan EV. Okey, di mana E ialah tenaga keupayaan elektrik, E kecil merujuk kepada cas bagi satu elektron dan V besar dekat sini ialah merujuk kepada beza keupayaan antara katod dan anod yang dibekalkan oleh VLT. So dia bagi VLT berapa? So itulah nilai V ya. Okey, tambahan dekat sini nilai bagi satu cas elektron ialah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Alright, so dekat sini cas bagi satu elektron ialah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, so pancarannya tiub kaca daripada pancaran termain tadi. So ini dipecutkan lah. Dipecutkan. So kita nak cari berapakah halaju elektron tersebut lah. Halaju elektron yang ni nak dicari. Alright. Bila bekalan berkuasa VLT dihidupkan, elektron akan ditarik oleh anode. Okey, yang berkeupayaan negatif lah sebab ni perbezaan lah. Okey, anode ialah positif, elektron ialah negatif, so dia akan tertarik. So dia tarik dengan halaju tinggi disebabkan oleh beza keupayaan yang sangat tinggi lah. Okey, oleh sebab tidak ada udara, molekul udara dalam tiub vacuum, so elektron ni dia akan memecut dengan tanpa sebarang pelanggaran. So dia akan bergerak dengan halaju paling maksimum. Ini kita refer kepada Vmax. Okey, so merujuk kepada prinsip keabaidan tenaga. So tenaga keupayaan elektrik adalah sama dengan tenaga kinetik maksimum. Kemudian dekat sini kita samakan rumus EV tenaga keupayaan elektrik adalah bersamaan dengan tenaga kinetik maksimum. 1/2 sama dengan M, ini V besar, MV kuasa 2. So V ni ialah kelajuan Vmax. Okey, V maksimum. So E ialah satu cas elektron, V besar ialah merujuk pada beza keupayaan berentasi antara anode dan katod. M ialah jisim elektron. Jisim elektron kalau tak diberikan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Cas elektron tadi di ke atas ialah 1.6 darab 10 negatif 19. Kemudian Vmax ialah halaju maksimum. Okay, so lepas tu matematik lah kamu akan pindahkan cari Vmax. Okay, so Vmax sama dengan 2 EV. EV kecil lah. 2 EV per dengan M. So kita pindahkan rumus.
punca kuasa 2. So ini adalah rumus macam mana kamu nak cari hal laju maksimum bagi elektron 2 darab E darab dengan beza keupayaan V per dengan jisim elektron M, dan kemudian hasil je kamu punca kuasa 2. So dapatlah V maksimum dekat situ. Okay, kita tengok contoh sikit. Okey, rajah 5.5 menunjukkan alur elektron daripada katod yang dipucukkan ke arah anod dalam ruangan vacuum. Okey, so tak ada masalah dekat sini. Macam biasa, untuk soalan pastikan kamu keluarkan isi. Isi. Yang kedua ialah tentukan rumus yang nak dipakai. Dan yang ketiga ialah baru kamu buat kaedah gantian. Okey, so buat tiga ni ya. Pastikan dalam pengiraan buat tiga ni lah. Tapi kalau dah fasih, tapi kamu dah pro, level tinggi, tak apalah. Direct terus. Okey, so diberikan dekat sini dikata beza keupayaan bandantasi anod dan katod ialah 550 volt. Okey, so dekat sini dia bagi nilai V besar. So V besar ialah 550 volt. Apa lagi dibagi dekat sini ialah jisim elektron 9.11 10 negatif 1 kg dan cas bagi satu elektron ialah 1.6 dan 10 kuasa negatif 19 kolom. So A, berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? Okey, so untuk A, maklumat kita dah keluarkan. Okey, tentukan rumus yang nak dipakai lah. So rumus yang kita nak pakai tenaga keupayaan bagi elektron, E sama dengan EV. So E ialah cas bagi satu elektron 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 darabkan dengan beza keupayaan lah. So beza keupayaan dia ialah 550. So kamu dapat jawapan dia ialah, tekan kalkulator, 8.8 lah. Saya cuba ambil jawapan sebelah. 8.8 darab 10 kuasa negatif 17. Okey, untuk tenaga, tekan lupa. So tenaga, untuk rumus tenaga, dia punya unit dia ialah joule lah. So jangan kamu lupa yang ini. Okey, untuk B. Okey, so berapakah tenaga kinetik yang diperoleh elektron bila tiba di anode? Okey, so disebabkan di dalam vacuum, so dalam mengikut prinsip keabadian tenaga. Okey, so tenaga kinetik yang diperoleh oleh elektron adalah bersamaan dengan tenaga keupayaan. So tenaga keupayaan kita kira ke atas kan. So tenaga kinetik dia automatik adalah sama ajalah kat situ. Okey, C. Yang ni, berapakah hal laju maksimum elektron bila disampai? Okey, so ini barulah kita gunakan berdasarkan daripada prinsip keabadian tenaga. So tenaga keupayaan elektron bersamaan dengan tenaga keupayaan. Okey, so tenaga keupayaan elektron bersamaan dengan tenaga maksimum bagi kinetik, tenaga kinetik maksimum. So MV kuasa 2 max. Okey, so V max adalah bersamaan. So ini juga dah pindah rumus siap EV per dengan M punca kuasa. So gantian sahaja. So kamu buat gantian 2 kali EV kita dah kira ke atas kan. So kamu gantikan saja 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 perkan dengan jisim. Jisimnya ialah 9.1 darab 10 kuasa negatif 31. Okey. Nak mengelakkan kekeliruan yang ni. So dalam kalkulator, kamu buka kurungan, letak 2, buka kurungan lagi, gantikan nilai. Okey, 8.8 darab 8.8 eksponen negatif 17. Okey, tutup kurungan, kemudian tutup kurungan. Ada 2 kali sebab ada 2 kurungan. Kamu tekan bahagi. So bahagian ni. Bila kamu buka kurungan 9.1 darab 10 eksponen negatif 31, tutup kurungan, baru kamu tekan sama dengan. Okey, dah dapat sama dengan, baru kamu tekan punca kuasa. Lepas tu kamu tekan lagi, tekan je sama dengan. So automatik dia ambil dalam. So cuba kamu tekan, dapat ke tidak. 1.39 darab 10 kuasa 7. So laju MS negatif 1. Yang ni nak menguji tengok penggunaan kalkulator lah, kamu betul ataupun tidak. So pastikan penggunaan kalkulator penting juga. Kena tahu skill yang ni untuk mengelakkan daripada jalan kira betul tapi jawapan akhir salah. Sebab apa? Sebab salah tekan kalkulator. Okey, so cikgu prefer lebih pada kira di dalam dahulu. Okay, jangan buat semua sekaligus. Maksudnya kira dalam terus letak punca kuasa, baru letak nilai dah. Kamu kira yang dalam ni dulu, baru dah dapat jawapan tu, barulah kamu letak punca kuasa. Itu yang paling selamat. Okey.
Alright, so aku rasa sampai situ saja. So kamu boleh cuba praktis 5.1 secara lisan lah. Cuba jawab lah. Tengok ni, cari dalam buku, tengok, ingat macam tu jawab. Okay, dapat ataupun tidak. So ini boleh tunjuk jalan kira sikit. Alright. Okay, so sampai situ saja video pada kali ini. So untuk tutorial, cuba kamu masuk dalam kelas Google Meet. Okay, itu saja. Assalamualaikum.